أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya diucapkan berbanyak-banyak terima kasih, jutaan berbanyak-banyak terima kasih ke atas Tuan Imam kita yang telah memimpin ataupun yang telah mengetuai ataupun yang telah mengepalai solat fardu maghrib secara berjemaah hal keadaannya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berbanyak-banyak juga jutaan terima kasih diucapkan kepada pengurusi, timbalan pengurusi, setiausaha, bendahari dan kepada seluruh carta organisasi Surau Al-Aziz ini. Jazakallahu khairan jazak diucapkan berbanyak-banyak jutaan terima kasih kerana sudi lagi menjemput saya pada malam yang kedua. Yang ini kita katakan next round kita sambung pula. Kali kedua kita sambung. Kalau kira-kira ni dah nak balik Kelantan dah ni. Tapi tak apalah. Di atas sedikit kita katakan permintaan daripada ahli qaryah. InsyaAllah saya cuba semampu mungkin untuk menyampaikan tazkirah ataupun muzakarah kita, perbincangan kita pada malam yang mulia ini. Yang ni kita katakan betapa dahsyatnya kiamat. Tuan-tuan sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, di akhir zaman tuan-tuan sendiri maklum, bila mana rumah-rumah Allah itu semakin lama semakin berkurangan ahlinya. Bila mana kita katakan shopping kompleks, pusat-pusat hiburan makin dipenuhi oleh anak-anak muda. Hati-hati pergantungan anak-anak muda bergantung kepada kemaksiatan, hiburan, kelalaian dan sebagainya. Itu adalah salah satu petanda yang buruk buat masa kita. Tuan-tuan sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertamanya jazakallah khairan jazak berbanyak-banyak diucapkan ke atas jemaah kita pada malam yang mulia ini. Kalau tak silap saya, saudara Hakimi bagi tahu dah malam ni makan kambing 2 ekor. Tak tahulah betul ke tidak. Hakimi ni kuat ejah kata. Tak tahu dah, wallahualam dah. Tapi tak apalah. Apa yang ada itulah rezeki kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala tambah. Kalau kita bersyukur, tak mudah berumur dengan apa benda yang kita dapat. Ya Allah, jika ini benar rezekiku, ya Allah, Engkau tambahkan nikmat aku bersyukur kepadamu. Allah Subhanahu wa taala mendengar doa kita, tuan-tuan. Pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kita punya rezeki ataupun kita punya rahmat. Tetapi sebaliknya, kalau kita ini tadi duduk di rumah Allah, berdekatan di rumah Allah, keliling kelalang kita dipenuhi dengan rumah-rumah Allah. Speaker ni dengar sampai keluar, tapi tidak tergerak hati untuk datang ke rumah Allah, ketahuilah azab-azab bakal kamu menimpa. Sebab apa? Sebab kamu tak bersyukur. Orang lain buat kuliah agama, kamu tak mari. Orang lain kita katakan buat muzakarah, buat usrah, buat usaha dakwah, pergi ke rumah, ajak sahabat-sahabat untuk menghadiri kuliah agama dan sebagainya. Pelbagai saya yakin carta organisasi surau ini mempersiapkan aturannya. Tak ada langsung nak mari tolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan bagi 2.6 bilion pun banyak-banyak. Minta tolong turun je mengimarahkan seperti malam ini. Barangkali dengarlah yang berada di sekeliling kita. Kalau terasa tu minta maaf lah. Minta-minta pun biar terasa sikit. Mudah-mudahan bila mana besok kita tak ada,
Hakimi tak ada, AJK tak ada, dia boleh menjadi ketua. Itu kita tak. Sebab apa? Sebab di akhir zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila liman ba'dal maut. Akhir zaman orang tak ada nak fikir dah benda ibadat ni. Nah, akhir zaman ni orang sibuk 24 jam dunia. Sibuk. Nah, paginya kerja hantar anak, petangnya balik pula kerja, ambil anak sekolah, sampai rumah dah maghrib. Kebetulan pula kita katakan ada benda-benda musyaqqah, kemudaratan, sakit perut dan sebagainya. Tiap-tiap hari sakit perut, tak tahulah bapanya. Nah, tak mari langsung rumah Allah. Ini yang agak sedikit berduka citakan. Tuan-tuan, di akhir zaman tuan-tuan ingat, dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak saya nakalkan, saya telah catatkan, nak bawa dalam beg kitab ni penuh-penuh sangat. Nah, jadi saya tuliskan nota kecil di dalam saya punya handphone ni. Kata muallifu rahimakumullah taala, di dalam kitab Pengingatan Muslimin, di antara tanda-tanda kiamat kecil ialah terjadi banyak fitnah, pembunuhan bermaharajalela, dan manusia di zaman itu suka berbuat keji dan kemungkaran seperti mabuk, judi dan sebagainya. Tuan-tuan maklum sendiri. Nah, kehidupan di akhir zaman ini tuan-tuan, memang kita tak boleh lari lah. Seperti yang saya katakan, kita ni hidup 1437 ni, kita bukan dekat dah dengan para alim ulama. Kita bukan dekat dah dengan para tabi'in, para salafus soleh, awliyaillah. Nah, orang dulu sebab dia boleh terang mata hati dia, cakap saja, dia ni tadi kita katakan boleh mendatangkan ataupun memberikan impak yang besar. Ataupun kita katakan tegur saja boleh membawakan kebaikan dalam diri dia. Adapun hari ini tuan-tuan, hati kita gelap. Nah, orang ajak pergi masjid, orang ajak pergi surau dan sebagainya, kebarangkalian berat. Cuba kalau kita tengok bola final, tak payah ajak. Nah, sanggup pukul 4 pagi beratur nak beli tiket. Nah, hari ni pula Pamoga aku putih pula mai tajuk Kelantan. Allahu'alam dari mana lah dah. Tak ada masalah nak tajuk Kelantan. Beres 12 juta pun tak ada apa. Nah, mudah-mudahan kita doakan beliau juga terbuka hati untuk menginfakkan harta-harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata muallifu tuan-tuan, di akhir zaman ini tuan-tuan, banyak benda-benda yang bermaharajalela, fitnah hadir. Nah, kita sedia maklum lah. Bila mana kita ni tadi melakukan fitnah, dosa dia diibaratkan lebih besar lagi daripada membunuh. Dan setengah ulama mengatakan bahawasanya seolah-olah dalam kitab ada pemberitahu, seolah-olah kita ni tadi kalau melakukan fitnah, nah, antara cabang-cabang dia ialah dosa dia, taraf dia, seperti kita ini tadi berzina dengan ibu sendiri. Wal'ayazubillah. Nak cerita taraf dosa tu, pangkat dosa tu, bukan nak bagi tahu sama bandingan dia, bukan. Taraf dia, kalau kita kata 70% dia punya dosa, begitulah kalau orang fitnah. Hari ini tuan-tuan, fitnah ni sama lah. Nah, benda yang dikaitkan dengan benda-benda kalau orang dengar tu tak berapa suka. Kalau salah dikata betul, kalau betul dikata salah. Hari ini banyak tuan-tuan fitnah, Allahu Rabbi. Dan kita baru-baru dengar ini banyak fitnah-fitnah yang dilontarkan kepada alim ulama kita. Banyaklah tuan-tuan. Tuan-tuan sendiri maklum. Sebab fitnah ni tadi memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah jamin. Sampai akhir zaman memang akan ada. Nah, zaman Rasulullah pun hatta wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan memberi rahmat, pertolongan, syafaat kepada seluruh alam ini, yakni kepada makhluk ini. Hatta Rasulullah yang mana beliau ini tadi dilahirkan oleh ibunya Siti Aminah, keluar sahaja daripada perut ibu dia antara salah satu bayi yang boleh bercakap ketika mana kecil. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ini tadi dilahirkan hal keadaan zakar yang sudah dikhitankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak bagi tahu suci, nak bagi tahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi lahir, api yang disembah oleh ratusan ribu juta tahun automatik terpadam, yang disembah oleh puak-puak agama manusia terpadam dengan serta-merta Allah. Awwalu ma khalaqal nur Muhammad. Pertama sekali yang diciptakan makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nur Muhammad.
Sebab itu tuan-tuan, kalau kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti tiap-tiap hari kita takkan lekang daripada menghadiri kuliah agama. Pasti kita tidak akan berjauhan daripada rumah-rumah Allah. Duduklah cukup mana pun. Nah, duduk bandar pun hati dia tak terkesan, duduk kampung pun hati dia tak terkesan, duduklah di mana pun hati dia berpaut kepada rumah Allah, hati dia bergantung kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tuan-tuan, alhamdulillah, kata saudara Hakimi tadi, hari ini penambahbaikan yang begitu luar biasa. Jemaahnya baguslah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, minta tolong teruskan sebegini. Ada kuliah ke? Tak ada kuliah ke? Kita harap tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati pada kita, terus mari macam ni. Kalau tuan-tuan tak mengimarahkan rumah Allah, tuan-tuan bagi tahu saya siapa dia nak mengimarahkan rumah Allah. Bagi tahu. Siapa dia? Tuan-tuan nak harap kawan musafir masuk Putrajaya ni. Aku mari potong mana sesak tadi tu. Nah, tak tahu berpusing-pusing aku mari tadi. Wallahualam. Nak cerita siapa dia lagi nak mengimarahkan kalau bukan keliling kita. Sebab itu tuan-tuan penting. Jangan kita ini tadi tergolong dalam golongan-golongan orang yang fasik. Kata mu'allifur rahimakumullah ta'ala, kata dia banyak tanda-tanda yang kecil berlaku seperti fitnah, pembunuhan bermaharajalela. Tuan-tuan maklum sendiri di mana Baitul Maqdis, di mana Syria, di mana kita katakan bumi-bumi Islam sana. Kata Salahuddin Al-Ayyubi, pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Salahuddin Al-Ayyubi, siapa yang kuasai Palestin, dia kuasai dunia. Siapa yang kuasai Baitul Maqdis, dia kuasai dunia. Siapa yang kuasai Masjidil Aqsa, dia kuasai dunia. Tuan-tuan tengok hari ini siapa dia kuasai Palestin. Kita tak terkesan ke tuan-tuan, saudara kita tuan-tuan? Nak pergi sembahyang tu tuan-tuan, nak menunaikan solat 5 waktu sehari semalam tuan-tuan, di dalam Masjidil Aqsa, ranking nombor 3 paling mahal. Pertama Mekah, Masjidil Haram. Kedua Masjid Nabawi Madinah. Yang ketiga kita katakan Masjidil Aqsa, bumi Palestin. 3 masjid ni tuan-tuan mahal. 3 masjid ni adalah yang dituliskan dalam kitab-kitab ulama ranking paling mahal. 3 benda ini tadi. Saudara-saudara kita di Palestin nak pergi menunaikan sembahyang, kena bertempur dulu dengan puak-puak kafir. Kena terajam, kena sepak, kena pukul dulu tuan-tuan. Baru kalau berjaya, baru boleh datang untuk menunaikan solat berjemaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nak kena bertempur dulu. Nak bagi sembahyang, kita siap dah 2 ekor kambing. Nak lawan nafsu je pun tak tahu lah boleh ke tidak. Nak lawan nafsu saja. 2 kambing, 2 ekor malam ni. Nah, saudara Hakim royak saya tak tahulah betul tidak. Nak bagi tahunya kepada kita beza. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku ni tadi kata Allah Subhanahu wa taala tak memberikan beban kepada kamu selagi mana kamu tidak mampu nak memikul. Sebab itu cuba tuan-tuan fikir. Sebab apa puak-puak Zionis, puak-puak Israel, puak-puak Yahudi yang bertempur, yang bermati-matian nak merampas Baitul Maqdis, dia pergi serang tempat-tempat orang yang seperti itu. Kenapa tak serang Malaysia? Malaysia boleh tahan juga, banyak juga BT. Nah, banyak juga harta-harta karun, petroleum dan sebagainya. Bahkan kita tahu antara pengeluar petrol yang terbaik negara kita antara di dunia. Kenapa tak main serang? Sebab dia tahu barang kita ni semua barang cak ayam ya tuan-tuan. Nah, barang murah yang kita ni dia hantar 2 benda ya tuan-tuan. Tak payah hantarlah peluru-peluru gapo semua, tak payah. Nah, nuklear tu nak berperang pakai M16 tak payah kata dia. Malaysia ni barang murah dia kata dia cak ayam. Aku hantar apa? 2 benda je. KFC, McDonald, settle. Nah, hantar KFC, hantar McDonald, pakat-pakat kita beli. Nah, habis kita ni tadi berasa lapar ya order KFC, berasa lapar ya order McD. 2 benda ni tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam kajian Aman Palestin, kalau kita tengok dalam kajian 2 produk ni tadi tuan-tuan, penyumbang besar kepada modal untuk membunuh para syuhada kita di Palestin sana. Kalau tuan-tuan ambil iktibar 2 produk ni tadi tuan-tuan, antaranya McD dan KFC, salah satu benda bila mana kita berjual beli dengan dia, sumbangan ataupun sale ataupun kita katakan keuntungan yang diperolehi 80% disalurkan kepada puak-puak rejim Zionis untuk menggunakan senjata mereka, membayar tentera-tentera mereka, puak-puak Yahudi tersebut untuk membunuh para syuhada itu.
Sebab tu tuan-tuan, kalau bolehlah, ya betul, kalau daripada sudut fiqh Ustaz, kenapa nak salah pula? Barang tersebut tak ada syubhah. Saya beli rezeki tersebut dengan duit saya yang halal, Ustaz. Saya dapat tersebut, tidak ada masalah. Ya, betul, daripada hukum fiqh, ya, saya angkat tangan. Betul, kamu benar. Tidak ada syubhah, tidak ada keraguan, tidak ada haram di dalamnya. Ayam tersebut kita kata disembelih dengan baik dan sebagainya, tak ada najis. Ya, betul, saya angkat tangan. Tetapi tuan-tuan, tidak adakah sedikit di dalam hati kita kesian kepada para syuhada kita? Tak ada, tuan-tuan. Sumbangan yang kita berakad jual beli dengan dia tadi tu tuan-tuan, sebagai kegunaan keuntungan yang akan disalurkan kepada mereka tiap-tiap saban tahun, tiap-tiap saban hari digunakan sebagai senjata untuk membunuh para syuhada. Kalau bolehlah tuan-tuan, ya, kita ni tadi tak berperang dengan puak-puak rejim, cuma nak perangkan nafsu kita. Kalau kata 1 bulan tu 3 kali makan tu kuranglah 1 kali, jangan 1 kali saja. Nak kurang semua takut marah pula, kempunan pula. Kalau kata 1 bulan tadi tu 3 kali 4 kali, kurangkan jadi sekali. McDonald tu kalau boleh tu tak payah sangatlah duk tepek-tepek kat cermin kereta tu. Nah, tak apa pula McDonald, I love McDonald. Aku tengok. Nah, terbentuk kata. Kalau I love Islam tak apa. I love ulama, I love Allah. Tepek pula menandakan sokongan. Marrada bimaksiatin, maksiatun. Barang siapa reda ke atas kekufuran satu-satu benda, dia reda ke atas kemaksiatan satu-satu benda, ketahuilah dia juga membuat benda yang tersebut. Dia juga melakukan dosa tersebut. Dan dia juga melakukan kemaksiatan apa yang dia tak buat, tapi hati dia seolah-olah reda, restu terhadap benda tersebut. Kata ulama, kata Nabi, benda tersebut juga kita telah melakukan dosa. Ada saham kita. Sebab tu tuan-tuan, di akhir zaman, pembunuhan yang kita lihat pada masa ini sangat-sangat berleluasa. Dan kata ulama lagi, minuman arak seperti mabuk, judi, bahkan mereka tidak malu untuk berbuat keji, bahkan bangga jika perbuatan itu dilakukan secara terang-terangan. Wal-ayazubillah zalim. Tuan-tuan sendiri maklumlah, tahun baru kita ni. Nah, kita katalah tuan-tuan, kita sayang kepada agama kita. Sayang kalau orang Islam Elvin Tan bawa naik gambar select dia punya, ambil Al-Quran lesek dekat najis, kita marah. Alhamdulillah, bagus. Kena ada sifat marah tersebut. Nah, tetapi berapa ramai daripada hari ni kita tanya diri kita, jangan tengok orang lain. Kita tanya diri kita, aku ni berapa banyak dah Al-Quran aku baca? Betul ataupun tidak aku baca Al-Quran mengikut dengan tajwid dan hukum hakam dia? Tartil dia betul ataupun tidak? Apa itu bukan daripada tugasan kita untuk membantu agama Allah Ta'ala? Itu sebahagiannya. Nah, sebab agama Allah, mukjizat Nabi Muhammad SAW yang hanya tinggal di akhir zaman hanyalah Al-Quranul Karim. Banyak mukjizat Nabi Muhammad, membelah bulan, keluar celah-celah kita katakan daripada jari baginda Rasulullah SAW, keluar air. Banyak boleh mengubati pesakit. Banyak kita katakan mukjizat-mukjizat Rasulullah. Akan tetapi mukjizat yang tidak akan sama sekali hancur, mukjizat yang tidak akan sama sekali hilang adalah Al-Quran Karim. Berapa ramai daripada kita boleh baca Al-Quran dengan betul, Fatihah dengan betul, Rukun Qauli dengan betul dalam bab sembahyang. Ada tak perasaan dalam hati kita ni tadi tuan-tuan untuk menambah baikan kita daripada sudut agama Allah Subhanahu Wa Taala? Ada ke tak? Cuba kita tengok tuan-tuan. Belum, masih terlambat. Ibu-ibu yang berada di belakang, ayah-ayah yang mendengar, ataupun masyarakat yang sekeliling, mari dah. Nah, kalau kata banyak mana dosa kita sekalipun, tak ada. Allah Ta'ala tak membilang dosa kita. Ketahuilah kalau hati kita betul-betul ingin kembali kepada Allah. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Besar mana dosa tuan-tuan? Banyak mana? Penuhnya kita katakan 7 langit, 7 petala bumi penuh. Bahkan diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti buih di lautan. Penuh. Masa muda pergi buat ni, masa tua pergi buat ni pula, gini. Dengar malam ni, Allahu Rabbi, aku ni tak tahu nak mati bila. Saya tak tahu nak mati bila. Tuan-tuan tak tahu nak mati bila. Apakah benda kita nak bawa modal kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Al-Quran pun hati kita tak ada cinta. Mukjizat Rasulullah pun kita buat endah saja.
Inilah yang berlaku di akhir zaman, yang mana kita katakan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala diinjak-injak. Betul tak Rasulullah kata? Nah, di akhir zaman ni manusia banyak meringan-ringankan benda yang wajib, memberat-beratkan benda yang sunat. Nah, pasal semayang ke, pasal zakat ke, pasal haji ke, asalkan boleh saja ringan. Nah, buat tak tahu saja. Kadang-kadang sebilangan daripada kita kalau kerja pejabat, semayang zuhur dengan asar dua dalam satu, 2 in 1. Saya tak tahu mazhab mana. Nah, lebih kurang kata kalau asar 4.30 petang, dia siap-siap lah 4.20 tu dia buka-buka lah stokin dia. Dia letak-letak lah alatan-alatan dia di meja. 4.25 tu dia pergi ambil uduk, sedang molek dia 4.28 bagi salam, orang azan. Cantik dia susun dia punya jadual dia. Nah, saya pun tak tahulah mazhab mana tu. Nah, jangan ada buat macam tu tuan-tuan. Nah, tak ada benda kita kata 2 in 1 semayang kita. Buatlah di awal waktu. Kalau kata tiba-tiba tuan-tuan mati kita pukul 2 petang, Allah Ta'ala tanya tu. Nah, sebab apa kita ni? Sedangkan kita punya waktu untuk berbuat kebajikan kepada Allah. Bukanlah kata kita tengah dalam kereta ke, ataupun tengah sakit perut ke, ataupun berlaku satu-satu kesakitan, mudarat, musyaqqah dan sebagainya. Itu lainlah tuan-tuan. Nah, boleh sangat ni semayang 1.40 tu sedang molek lunch hour tu. Nah, 1.40 ada lebih kurang ada 15 minit lagi, 20 minit sebelum nak masuk waktu pejabat semula. Duk lengah, pergi mari. Lah pukul 4.20 baru semayang. Allahu Rabbi. Kumpul dua dalam satu. Zuhur paling lewat, asar awal waktu. Tak boleh. Nah, jangan dia buat macam tu lah. Kalau tak silap saya kebanyakannya daripada golongan perempuan dia buat macam ni. Nak jaga make up dia kata dia. Wallahualam. Nah, nak jaga make up dia. Ustaz, takut make up saya ni eyeshadow saya. Eyeshadow. Nak tahu ke apa aku pun tak tahu. Nah, eyeshadow. Nah, apa benda lah saya pun tak faham lah. Nah, nak katakan saya nak jaga, tak apa Ustaz, saya semayang lewat sikit, kejap lagi lebih kurang dalam pukul 5.30 dah boleh balik dah. Tak apa, balik buruk-buruk pun. Nah, suami saya dah tak berahi dah dengan saya. Siap aku tahu lagi. Inilah tuan-tuan perkara yang akhir zaman perlu kita ambil tindakan. Kita buatlah sikit. Tuan-tuan dengar saya cakap ni, jangan sekadar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Berat lah saya yang hari macam tu. Nah, tuan-tuan dengar pada malam yang mulia ini, sebahagiannya kalau boleh buat catatan. Nah, kalau tak ada catatan, tak ada pen, tak ada kertas, typelah dalam telefon ke dalam apa ke untuk permulaan pada malam ini. Kemudian kena bawa pen dan kertas untuk kita buat catatan. Kalau Syekh Nuruddin tuan-tuan, dia marah. Nah, kadang-kadang setengah kita orang akhir zaman ni, orang yang ke belakang moden-moden, ala-ala moden sikit ni, kadang-kadang kita buat catatan dalam kita punya handphone betul. Nah, kadang-kadang buat dalam note kita lah. Nah, catatan juga tu, sebahagian daripada catatan juga tu. Tetapi kalau Syekh Nuruddin dia marah tu. Nah, Tuan Guru Syekh Nuruddin kata orang main bola boleh bawa masuk telefon ke? Orang main bola, nak main bola 90 minit, nak main bola ni 45, first half dengan second half, boleh bawa masuk boleh bawa main telefon? Tak boleh. Itu setara dunia. Ini rumah Allah kata dia. Dah bab akhirat ni, bab ilmu ni kata dia. Kenapa tak apa pula ke? Dengar kuliah agama ni tak apa pula ke nak main telefon WhatsApp dan sebagainya. Nah, ada pun itu terpulang pada tuan-tuan lah. Dah, kalau setengahnya mungkin dia buat catatan. Kalau pada saya mungkin itu tidak ada masalah lah. Tetapi kalau para alim ulama' dia jaga tarbiyah betul-betul. Nah, mau bawa telefon aku katok mu lah. Nah, siap lah mu. Mana pen mu, mana kertas mu, macam mana nak dikatakan belajar. Nah, itu yang penting. Tapi pada saya, mungkinlah saya ni pun orang-orang cak-cak ayam saja. Untuk nak tarik pertama kali tak apa macam tu. Buat kali kedua, kali ketiga, kali seterusnya, biar kita beradab dengan ilmu. Gitu. Dia biar beradab dengan ilmu, insya-Allah. Jadi, kata mu'allifu rahmatullah ta'ala, sehingga orang yang berpegang teguh pada agamanya diumpamakan seperti menggenggam bara api di tangannya. Wal-'ayazubillah. Tuan-tuan, diibaratkan kita katakan tuan-tuan ni tadi genggam bara api. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, ni kita pegang ni, kotak ni umpama arang lah, kita buat contoh bara api lah. Kita buat arang. Kita ni tadi yang dalam kuliah agama ni semua tengah pegang ni. Semua tengah pegang. Tidak ada terlepas walaupun panas ni. Nah, duduk dalam kuliah agama, siapa dia nak dengar kuliah agama? Mana dia dapat duit? Lebih baik aku tengok TV, puas nafsu aku lagi. Nah, tak ada orang nak datang kuliah agama bukan dapat duit pun lepas ni. Kalau orang kata kerja, antara maghrib dengan isyak ni lah waktu customer aku paling banyak sekali. Kalau dekat masa malam, Tesco, Giant, ni masa dia paling penuh.
Kita yang duduk kuliah agama maghrib ni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti genggam bara api. Kita semua tengah genggam. Bila-bila rasanya kita boleh lepas. Sebab panas. Lepas tersebut dengan mana? Kita tidak menghadiri kuliah agama, kita tak tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak endah agama. Orang buat kuliah agama, kita buat tak peduli saja. Dah seolah-olah kalau kita melepaskan genggam bara api tersebut, kita ni tadi dah tak ambil peduli dah tentang hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata musannif, orang yang betul-betul berjuang pada hari ini, yang betul-betul nak menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kena hentam kau-kau. Itulah kita katakan penipu dan sebagainya. Macam-macam fitnah. Ada related dengan hadis yang pertama tadi yang saya sebut pada awal-awal tadi. Nah, orang yang berpegang nak tunjukkan jalan betul. Al-Quran, As-Sunnah, inni taraktu fikum isnaini, in tamassaktum bihima falan tadilla ba'di kitabullah was sunnati fillah. Aku tinggalkan kepada kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua benda. Aku tinggal kepada kamu, yang ini aku berikan kepada kamu dua benda. Kalau kamu pegang, kamu belajar, kamu bertalaqi, kamu ambil dengan guru-guru sanad-sanad, insya-Allah kamu tidak akan sesat sampai bila-bila. Insya-Allah. Yakni kitabullah, Al-Quran Karim dan sunnati Rasulullah. Dua ni. Tetapi ingat, nak belajar dua ni tadi, tak boleh kita tolak dua belakang ni. Macam saya bagi tahu. Tak boleh. Kalau tuan-tuan ambil Al-Quran, baca goge, tengok translate dia, oh macam ni. Dia goge, oh macam ni. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang muhkamat, ayat hukum hakam. Orang yang minum arak disebat sekian-sekian kali. Orang yang kita katakan zina disebat sekian-sekian kali. Orang yang begini-begini fitnah dan sebagainya disebat sekian ataupun dibuat hukum. Itu ayat muhkamat. Ada pun ayat-ayat mutasyabihat, ini yang masalah. Yadullahi fawqa aydihim, tangan-tangan Allah berada di atas tangan-tangan kamu. Oi, Allah Ta'ala makhluk lah rupanya. Allah Ta'ala berjisim lah. Allah Ta'ala ada bertokar lah. Nah, yadullahi fawqa aydihim wa yabqa wajhu rabbi ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu semua dia panggil ayat-ayat mutasyabihat yang memerlukan penerangan, yang memerlukan kita katakan keperincian dalam pengajian sifat usuluddin, sifat 20, sifat tauhid. Itu kena belajar. Nah, macam saya bagi tahu yang pertama pada minggu yang lepas, pertama usuluddin, kedua fiqh, yang ketiga tasawuf. Tak boleh lari. Sebab itu tuan-tuan kita ini, bila mana nak memperjuangkan agama Allah ni, kita nak tegakkan agama Allah, sama-sama kita ni Kristian sebelah ni, sama-sama kita katakan nak tegak agama Allah. Percayalah, 1001 dugaan yang Allah Ta'ala dah siap sediakan kepada tuan-tuan. Percaya dekat itu. Nah, pergi balik kampung, dulu tuan-tuan tak semayang berjemaah. Nah, hari ni tuan-tuan bila balik raya nak semayang berjemaah, adik-beradik tengoklah tu, buat-buat alim dah tu ujung tu, nanti berguruk tu. Nah, dugaan lah tu. Orang baru nak buat baik, dia dengki pula. Nah, tengoklah tu, buat-buat nak contoh terbaik dah tu. Alah, tantah poyo je, tantah tunjuk baik je ujung tu. Nah, dugaan bermacam-macam Allah Subhanahu Wa Taala dah siapkan kepada kita. Sebab apa? Nak ambil agama Allah Taala, wajib berkorban. Sebagaimana kalau tidak silap saya, Sayyidina Ali karamallahu wajhah menggantikan tempat Rasulullah ketika mana orang-orang puak-puak musyrikin semua tengah cari Rasulullah nak bunuh. Nah, Sayyidina Ali ni tadi dengan merelakan hati dia, bersungguh-sungguh dia kata, tak apa Rasulullah, aku sedia menggantikan tempat kamu wahai Amirul Mukminin. Nah, masuk saja puak-puak kafir ni tadi, puak-puak jahat ni tadi dalam rumah, nak bunuh, tengok susuk tubuh badan lain. Tengok Sayyidina Ali, sudah. Rupa-rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lari, ataupun kita katakan telah berpindah, ataupun telah keluar bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab tu tuan-tuan kena berkorban. Dah, Sayyidina Ali ni tadi berkorban. Kalau kira-kira lah, mati dah dia ni. Bukan kira dah nak tengok susuk tubuh ke, tak nak tengok ke, itu semua perancangan daripada Allah Ta'ala. Nah, kalau kira-kira penyamun, perompak, mana ada dia nak tengok-tengok, susuk tubuh tuan rumah ke? Tak ada. Main tikam, ambil apa benda yang ada di dalam rumah. Begitu jugalah dengan kita. Dah, hari ni setara mana sangat kita berkorban, tuan-tuan? Cuba tuan-tuan bagi tahu saya. Apa benda yang kita berkorban? Nah, 10 orang Cina ada kita tarik masuk Islam. Mungkin tak ada satu.
10 orang India kita tarik masuk Islam, mungkin tak ada, jauh sekali. Nah, orang Kadazan kita tarik, Iban kita tarik, mungkin jauh sekali, tak ada. Lepas tu apa kita buat untuk agama Allah Ta'ala? Ustaz, saya buat untuk agama Allah Ta'ala, saya mari terawih bulan Ramadan. Kalau kotak ni tutup saya cerita lah. Semua orang datang bulan Ramadan ni tadi semayang terawih. Itu kita jangan cerita, suasana dia memang begitu. Ni, tarbiyah bulan Ramadan, 1 bulan, dia jaga untuk 12 bulan. Tarbiyah hari Jumaat, 1 hari Jumaat ni tadi, dia tarbiyah minggu, weeks by week. Nak jaga tarbiyah Jumaat. Allah Ta'ala buat cantik tuan-tuan. Nah, 12 bulan Allah Ta'ala bagi prap 1 bulan kau punya majlis ilmu penuh dengan ibadah. Sampaikan kalau tidak silap saya orang yang kerja diawalkan waktu, balik pun awal kalau tidak silap saya lah. Nah, nak ceritakan pada bulan tu orang memang berbimbang-bimbang, bergegas-gegas, ataupun hati dia ni tadi memang nak mari rumah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tarbiyah di sebelah bulan yang lain. Bulan hari Jumaat Allah Ta'ala tarbiyahkan minggu by minggu. Tapi tuan-tuan, kenapa pada bulan Ramadan kita tak boleh mengekalkan kita punya ramai, kita punya istiqamah untuk hadir secara berjemaah? Kalau kira-kira tuan-tuan, bulan Ramadan lepas daripada solat fardu isyak, kita kena tunggu dulu semayang 8 ataupun 20. Ikutlah sini buat berapa, wallahualam lah. Kena tunggu pula 8, kena buat lagi ibadat 20 pula lagi. Nah, kalau ada imam siap baca tadarus pula lagi, Allahu Rabbi, pukul 11, pukul 12 baru boleh balik. 30 hari kita boleh maintain. Habis saja keluar daripada bulan Ramadan, senyap sunyi langsung. Allahu Rabbi. Sedangkan maghrib dengan isyak, paling lambat pun lah saya katalah pukul 9 malam dah boleh balik dah. Paling lambat. Kenapa kita tak rasa macam tu, tuan-tuan? Ya, pertama kita hidup akhir zaman. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, manusia yang dijadikan wa khuliqal insanu dha'ifa, memang bersifat lemah. Dah, dalailah. Nah, ini apa? Dua benda yang kebanyakannya manusia, saya lupa mantan dia. Dua benda yang kebanyakannya manusia lupa ketika mana dia hidup. Ni'matani maghbunun fihi ma katsir minan nasi as-sihhatu wal faragh. Dua benda yang mana bila mana manusia ni tadi dia dapat, dia lupa. Pertama sekali adalah nikmat kesihatan. Dah, cuba kita tengok orang yang dalam hospital sana. Bila mana dia ni tadi tuan-tuan, duduk dalam hospital, hari ni baru tergerak hati, ya Allah, terdetik dalam hati dia. Kalaulah aku boleh keluar, boleh aku pergi surau depan rumah aku. Masa tu baru teringat tuan-tuan. Masa dah sakit baru teringat. Nikmat kesihatan tu kita tak mampu nak gunakan dengan baik. Inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia banyak lupa. Dan yang keduanya, ketika mana diberikan masa lapang. Kita punya waktu tuan-tuan, kita punya masa ni, boleh lagi kita buat something. Kalau kita katakan besok anak kita sekolah, ustaz ni di surau aku ni tadi ada free sebelah ni tadi, ada ustaz mengajar ni. Bawalah anak aku yang darjah 1, darjah 2 ni dekat, boleh buat kerja sekolah sekali dalam surau ni. Samping-samping tu aku boleh dengar sikit-sikit ustaz aku mengajar. Cuba semacam itu tuan-tuan. Kita bawa anak-anak kita, kalau ada lah kerja sekolah dan sebagainya, antara maghrib dengan isyak ni kita letak lagi di tepi. Dan kita pula tuan-tuan, saya kadang-kadang respect lah dengan surau ni. Dengan kalau sepikir saya lah tuan-tuan, wallahualam lah. Kalau orang Putrajaya ni tuan-tuan, kebiasaannya lah, duduk kawasan macam ni, tak ada seramai macam ni tak boleh dapat. Sepikir-pikir saya lah. Sebab apa? Setahu saya orang nak sebut-sebut orang Putrajaya ni kuat bekerja. Tak tahulah betul tidak. Kuat kerja dunia, kuat sangat. Balik rumah tutup pintu beres. Entah jiran sebelah pun kenal pun tidak ke apa ke, wallahualam, saya pun tak tahulah. Nak cerita, tapi hari ni saya tengok Allahu Rabbi. Dan yang paling saya teruja sekali lah tuan-tuan, bila mana saya hadir anak-anak kecil ni yang duduk ni, Allahu Rabbi. Saya suka betul kalau ada budak-budak macam ni tuan-tuan. Boleh saya katakanlah tuan-tuan, saya ni tadi buat penghijrahan di atas, kita katakan daripada jahil keluarlah sikit daripada terang tadi tuan-tuan. Boleh saya katakan sebabnya kedua orang tua saya membawa saya Khamis malam Jumaat untuk baca Yasin di surau depan rumah saya. Memang tiap-tiap Khamis malam Jumaat
saya reti baca ke tak reti baca ke, penat ke tak penat ke balik sekolah ke, sebab Jumaat sekolah, Khamis sekolah, tak kira, memang orang tua saya akan bawa. Lama kebiasaan kita budak suka. Kita pergi tuan-tuan bukan nak baca sangat, nak duduk-duduk macam ni. Lama-lama bila besar kita sendiri tahu bila mana kita nak return. Nak patah balik, kita kembali kepada rumah Allah. Sebab apa? Sebab dulu waktu kecil-kecil aku biasa datang surau ni, aku selesa. Jadi sebahagian daripada kita kalau ada anak-anak kecil macam ni, nah, bising-bising macam ni dalam kuliah, dalam semayang, jangan kita marah. Jangan kita marah. Biarkan dia. Cumanya kalau nak semayang tu tegur. Ataupun kita sebagai bapa dah panggil anak kita turun, ingat pesan dekat dia, abang, adik, bila mana orang semayang, pergi main dekat luar. Jangan duduk dekat sini. Begitu saja. Nah, dia nak dengar ke, dia tak nak dengar ke, itu dia punya hal lah. Tapi bila mana mereka ini tadi dah besar, bila mana mereka ni tadi dah meningkat umurnya, dia ini tadi kalau sesat, kalau dia ini tadi sudah menyimpang daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kesan daripada yang dia pergi surau dan sebagainya, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu. Jangan marah. Biarkan dia bising, adat budak-budak. Cuma pesan ataupun tegur. Kalau boleh, tengah kuliah, tengah semayang, keluar kalau nak main, tak pun. Dan boleh saya katakan tuan-tuan, Khamis malam Jumaat, kadang-kadang ayah saya dengan ibu saya tak dapat pergi surau untuk baca Yasin, tengok-tengok balik kerja saya dah hilang. Nah, tengok-tengok balik kerja, kedua orang tua saya balik kerja, saya dah hilang. Orang tua saya telefon orang surau, tengok-tengok saya memang ada. Saya pergi sendiri saja, tuan-tuan. Kebiasaannya kita ni tadi tahu dah dekat mana Khamis mana Jumaat, tiba saja hari hati kita ni tadi berpaut kepada rumah-rumah Allah Subhanahu. Teruskan. Jangan sesekali kita kata, "Weh budak, pergi main luar." Jangan kita garang-garang dengan dia. Cukup kita merendahkan diri, biar mereka sebegitu rupa. Nah, kita pun macam itu juga pada masa dahulu, insya-Allah. Habis. Jadi, selain itu, tanda-tanda kiamat kecil adalah dicabutkan ilmu agama. Jumlah wanita melebihi daripada jumlah lelaki. Banyak orang yang suka memakai sutera dan daripada gelang-gelang emas. Allahu Rabbi. Sebahagiannya kita katakan tanda-tanda kecil. Setengah ulama bagi tahu tanda-tanda kecil ni alamat-alamat sughra. Setengah ulama bagi tahu lagi tanda-tanda besar. Setengah ulama dia ni tadi membezakan bahawanya tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar ni tadi ialah agama Allah Subhanahu Wa Taala diangkat. Dengan makna kata agama Allah Taala diangkat macam mana tuan-tuan? Yakni mematikan para alim ulama. Mematikan. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung balik pengajian kita berkenaan dengan betapa dahsyatnya kiamat. Jadi kata muallif rahimakumullah taala, tanda-tanda kiamat dicabutkan ilmu agama antara salah satu kerananya ataupun antara salah satu petanda dia adalah dengan mematikan para alim ulama. Ilmu tu diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makna Allah Subhanahu wa taala mematikan para alim ulama. Sebab itu tuan-tuan, berapa ramai dah kita tengok hari ini alim ulama yang pergi meninggalkan kita. Antara yang terkenal, antara yang kita katakan tersohor, antara yang kita tidak pernah tergambar di akal fikiran kita adalah Menteri Besar Kelantan sendiri, Tuan Guru Nik Aziz. Saya semayang jenazah masa arwah tersebut ada tuan-tuan. Bila mana arwah tersebut meninggal, alhamdulillah saya berada di bumi Kelantan. Saya semayang tuan-tuan 3 kilometer daripada tempat jenazah tuan-tuan, 3 kilometer. Dekat Petronas luar sana tu. Allahu Rabbi. Orang tahulah Pulau Melaka. 3 kilometer daripada tu saya boleh semayang. Sedangkan saya datang pukul 7.30 pagi. Khamis malam Jumaat tuan-tuan, Allah yarham pergi meninggalkan kita. Kalau dalam kitab Jam'ul Fawaid, tak silap saya lebih kurang ada 4 helai. 4 helai bersamaan dengan 8 muka. Ulama Syekh Daud Al-Fatani membahaskan kelebihan orang yang mati pada malam Jumaat ataupun kelebihan orang yang mati pada hari Jumaat. 8 muka bersamaan dengan 4 helai. Kitab-kitab ulama dia tak ada titik, dia direct saja. Tak ada berhenti tuan-tuan. Nak cerita banyak sangat fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan orang mati malam Jumaat. Sebab itu tuan-tuan, orang yang mati malam Jumaat ini hanyalah yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga mati di dalam hari Khamis malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita berdoa seperti itu tuan-tuan. Jangan kita keluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan kita keluar daripada pegangan agama kita tuan-tuan. Tidak ada dan lain tuan-tuan boleh menjagakan agama kita. Hanya kita diri sendiri tuan-tuan. Kita ni saja penguat. Kullu bina'in wabalun ala sahibihi. Kullu bina'in wabalun ala sahibihi. Kita ni penguat di antara satu sama lain. Seperti ikatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat misal. Antara satu batu dengan satu batu pengikat, batu A dengan batu B, C, begitulah juga dengan kita. Jangan sesekali kita keluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, ataupun kita katakan bahawasanya jangan keluar daripada syarak Allah Subhanahu wa taala. Dan kata dia jumlah wanita ataupun perempuan lebih banyak lagi berbanding dengan jumlah lelaki. Ini tuan-tuan maklumlah. Kalau you di universiti, Allahu Rabbi, memang kena tampau lah kita dengan orang perempuan. Nah, cerdik setara mana kita pun, orang perempuan memang jauh ke depan. Tempat kita mana ramai tuan-tuan? Mana agak-agak tempat kita orang lelaki? Allah Rabbi, tuan-tuan tahu sendiri lah. Pusat serenti, pusat terbalik, pusat tergenti, semuanya ramai kita lah. Orang lelaki tapi tak apa lah. Allah Subhanahu wa taala atur molek dah. Nah, hebat setara mana perempuan sekalipun, boleh dia nak jadi tok imam dia lagi. Nah, hantar wakil seorang ibu minta tolong jadi tok imam isyak aja lagi. Nah, kami belakang makmum ikut. Ibu-ibu ada PhD ni, BA Honours lagi.
Kita cahayamnya diploma pun boleh tentu lepas lagi. Minta tolong ibu-ibu jadi tok imam lagi. Nah, apa gerah kita dah. Tak boleh. Hebat setara mana pun ibu-ibu, perempuan-perempuan ni tadi dalam solat itu menjadikan satu contoh tarbiyah buat kita. Memang perempuan tidak boleh dijadikan pemimpin. Sebab dalam semayang pun, anak tu tadi umur 16 tahun, 17 tahun dah balik. Ibu tadi umur 50 tahun. Tidak boleh ibu yang berumur 50 tahun itu tadi menjadi imam kepada anak lelaki. Tak boleh. Kena anak lelaki itu tadi menjadi imam kepada ibu dia. Habis. Dan juga tuan-tuan, ni agak sensitif sikit lah. Aku guys sikit-sikit je lah. Para pemimpin yang menyimpang, amanah disia-siakan dengan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Ini tuan-tuan sendiri maklumlah. Kita sama-sama berdoa lah tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala diuji kita macam ni. Saya yakinlah tuan-tuan sendiri terkesan dengan GST. Tuan-tuan terkesan, saya yakin. Pusing pokok mana kalau tuan-tuan sebagai rakyat biasa tuan-tuan terkesan dengan GST. Tapi tak apalah. Kita berdoa kepada Allah. Jangan bersegah je. Kata ustaz, tak apalah ustaz, nak buat macam mana ustaz, pemimpin kita macam tu. Percaya sajalah GST tu aku terima sajalah, tak boleh. Tiada dikehendaki cukai di atas, kita katakan orang Islam. Hanya kita katakan orang Islam 2.5%, 1/40 dinar emas, rubuk emas dikeluarkan zakat. Kalau kita ada simpan emas, kita ada simpan zakat, kita ada zakat perniagaan, ternakan, tanaman dan sebagainya, hanya 2.5% sahaja zakat kita dikeluarkan. Itu orang Islam. Cukai jizyah kepada orang kafir yang bernaung di bawah naungan Islam. Kita orang Islam tiada cukai sama sekali, yang ada zakat lah semata-mata buat diri kita. Dan zakat tersebut pun kena kira juga. Bukan bila mana kita katakan asal orang ni niaga je kena zakat, orang ni ada simpan emas perak je kena zakat. Bila mana cukup haul, cukup tempoh, cukup nisab, cukup timbangannya, barulah orang tersebut dikenakan zakat. Itu pun 2.5%, bukan 6%. Habis. Demikian pula, zaman itu akan jarang turun hujan, sering terjadi bencana, berharga barang-barang naik, kaum perempuan keluar dengan berpakaian tetapi pada hakikatnya tidak menutupi tubuhnya. Allah Rabbi. Ini tuan-tuan sendiri maklumlah. Tuan-tuan punya isteri, tuan-tuan punya ayah, ibu-ibu punya anak perempuan, jangan sesekali pergi Tesco, keluar pergi jalan-jalan pakai tudung, pakai lengan pendek. Hak mana saya pun tak tahu, kita tanya dia lah. Tak boleh tuan-tuan. Pakai tudung, bawa anak ni tadi, kebiasaan saya tengok bawa anak pakai lengan pendek. Allah Allah. Haram tuan-tuan. Had aurat perempuan daripada mana? Seluruh anggotanya kecuali muka dan tapak tangan sahaja, tu je aurat dia. Kita orang lelaki nak pergi Tesco pakai boxer pun antara pusat dengan lutut beres. Kalau tuan-tuan nak buat lah, pakai boxer baru antara pusat dengan lutut, beres, tak ada masalah. Sebab kita memang had aurat kita macam tu. Tapi terbalik pula hari ni. Orang lelaki pula suka pakai lengan panjang pula. Orang perempuan suka pakai lengan pendek. Ni yang pelik je ni. Orang perempuan had aurat dia seluruh anggota badan, kecuali muka dan tapak tangan. Inilah perlu kita ambil perhatian. Tuan-tuan tegur. Jangan duk berasa, alamak anak aku lah, aku tak ada kekuatan lah nak tegur. Jangan. Tuan-tuan akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni saya bagi tahu malam ni. Tuan-tuan dengar. Saya tegur, saya nasihat, marra'a falyughayyir fa in lam tastati' bil lisan fa in lam tastati' bil qalbi. Tuan-tuan kena tegur dengan tangan, dengan panca indera. Tak mampu pakai mulut. Kalau tak mampu lagi, kita katakan selemah-lemah iman yang dibenci di dalam hati. Tuan-tuan kena bagi tahu, anak kita dah menikah ke, tak menikah ke, itu lagi tanggungjawab kita selagi mana kita katakan nyawa kita ini tadi dikandung badan. Mesti kita kena tegur. Dia nak dengar ke, bila mana dia dah balik tempat dia, kolej dia ke, pengajian dia ke, tempat kerja dia ke, itu dia punya urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di luar pada pandangan mata kasar kita. Sebab itu kita tidak boleh berbuat apa-apa melainkan anak tersebut berada di hadapan kita, yakni kita wajib menegurnya bila mana dia melakukan kesilapan. Habis.
Di masa itu juga waktu akan berjalan dengan cepat. Setengah ulama bagi tahu 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 minggu, 1 minggu seperti kita katakan 1 hari, 1 hari seperti 1 jam, 1 jam seperti 1 minit, 1 minit seperti 1 kerdipan mata saja. Pap, buka balik. Tuan-tuan sendiri mengalaminya, saya yakin. Nah, pukul apa ni? Dah zuhur dah. Allahu Akbar, kejap betul. Nak buat kerja pagi dah. Lebih-lebih orang yang kerja kat luar ni tadi, luar daripada pejabat, kejap saja tengok-tengok dah pukul 1.30 dah. Allahu Rabbi. Tuan-tuan sendiri maklumlah. Dan ini kita katakan barakah, berkat. Berkat kita di akhir zaman ini tadi, makin lama makin Allah Ta'ala tarik. Makin lama makin Allah Ta'ala tarik. Ada pun orang dulu-dulu dia punya berkat lama. Nah, sebab tu orang dulu-dulu, Allah tuan-tuan, ingat lagi pesan guru saya. Nah, orang yang hari ni belajar tu selalu tunjuk cerdik lah kata dia. Orang yang hari ni belajar hebat-hebat, ngaji 20 tahun, 30 tahun luar negara, Jordan apa semua ikutlah. Jangan tunjuk hebat sangat. Setara orang alim kita pada masa ni 2017 ni, 2016 ni, sepandai-pandai kita orang hari ni, didisbahkan oleh tuan guru saya sebodoh-bodoh orang dahulu belajar. Allah. Nak cerita sepandai-pandai hari ni kita, ada apa kita? BA honors ke, ada lah setara mana sekalipun. Kita ni tadi tuan-tuan, dinisbahkan ilmu kita sebodoh-bodoh orang yang belajar waktu dulu. Allah Allah. Dan kata guru saya, kita ni tadi punya ilmu, nak dibezakan dengan kuku tok guru kita, jauh sangat-sangat tuan-tuan. Allah Allah. Nak cerita kita ni tadi akhir zaman jauh dah. Nah, hebat macam mana kita pun, kita dekat dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Kita bukan dekat dengan para alim. Orang yang dijaminkan baik, manusia yang dijaminkan tarbiyah yang paling terbaik, paling istimewa, ketika mana orang yang sehidup dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hidup selepas kewafatan Rasulullah sehingga tempoh 300 tahun itu. Nah, empat mazhab ni tadi semua lahir dan wafat di dalam antara 300 tahun ini tadi, tuan-tuan. Sebab itu dia digelarkan mujtahid mutlak. 4 orang ni tadi. Nah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i, tuan-tuan. Sebab itu kita ni tadi tak ada dah sebanding dengan mereka jauh. Kata guru saya, kita ni tadi yang hidup akhir zaman, kalau boleh jaga 5 waktu sehari semalam berjemaah, orang paling terbaik di atas muka bumi. Allah. Ni 5 waktu sehari semalam, hari-hari lah istiqamah lah. Mudah kata daripada saya bagi tahu ni sampai dia mati 5 waktu sehari semalam, tuan-tuan. Dia ini tadi tidak pernah meninggalkan walaupun 1 kali. Allah Rabbi, itu manusia terbaik. Jujur saya bagi tahu, saya yang bercakap ini pun tak mampu nak buat. Jujur saya cakap. Nah, setara saya ni macam ni, cak ayam ni. Nah, dia kuat sangat bunyinya pun tak mampu nak buat. Nak istiqamah lah, cerita nak istiqamah. Setakat 1 hari, 2 hari, lepas tu jadi semula, bocor pula asal semayang seorang. Nak maghrib semayang seorang pula. Nak cerita istiqamah, tak putus. Musafir ke, tak musafir ke, sakit ke, tak sakit ke, dia akan cari jalan juga nak berjemaah. Allahu Rabbi. Kata tuan guru saya, manusia tu manusia yang paling terbaik hidup atas muka bumi pada zaman ini. Allahu Rabbi. Sebab itu tuan-tuan, kita ni tadi hidup di akhir zaman ini, hidup pada ketika ni, kiamat ni tuan-tuan, barang yang tak boleh kita fikir dengan akal. Barang tak boleh kita fikir dengan akal, yang mana kita katakan tuan-tuan, bila mana kiamat muncul, segala huru hara berlaku. Bahkan dalam kitab bagi tahu, ibu yang tengah mengandung anak, akibat terlalu takut dengan huru hara kiamat, keluar robek anak tu daripada perut dia, tuan-tuan. Allahu Rabbi. Lepas tu nafsi-nafsi lah, sendiri-sendiri lah, nak selamatkan diri. Tak ada. Kalau kita tengok tuan-tuan, mana ada seorang ibu yang sifatnya itu tadi membiarkan anak dia begitu saja. Tengok daripada bab sudut pemakanan saja, cukup dia jaga anak dia ketika kecil. Tapi nak dibilangkan di akhir zaman nanti tuan-tuan, ibu yang mengandung, datangnya huru hara kiamat, tak peduli sampai terkeluar anak tersebut, dan kita katakan semuanya bertempiaran lari dan sebagainya, tuan-tuan. Inilah yang perlu kita ambil iktibar. Jangan sampai kita tergolongkan. Kata ulama, tuan-tuan, bila mana kiamat ini muncul, tuan-tuan, orang tidak ada sebut lagi kalimah Allahu Akbar. Orang tak ada sebut. Sebab tu kajian
Kalau tak silap saya lah, wallahu alam lah, kalau salah betul lah. Nah, kajian saya kalau tak silap daripada puak-puak Yahudi, puak-puak astronomi lah kalau tidak silap saya. Azan kita ni sebenarnya tak berhenti 24 jam. Wallahu alam betul ke tidak. Kita bukan ahli lah dalam bidang tu. 24 jam takkan berhenti satu dunia. Satu tempat, pusing pula satu tempat. Orang ni Zuhur, orang ni Isyak, orang ni Maghrib, orang ni... Dunia kita terbalik tak? Hari ni mungkin belah barat sana terang. Matahari naik, kita tenggelam. Nah, wallahu alam, saya pun tak tahulah. Tapi nak cakapnya, Dajjal akan keluar, Al-Masihud Dajjal akan tubik, dia akan mengganggu, mengkosek, kacau kita ni tadi. Kalimah alif lam lam ha tidak disebutkan lagi di bibir-bibir kita. Sebab tu jangan duk bangun lepas orang wirid. Duduk dulu wirid kalau tidak ada apa-apa benda yang musyaqqah. Imam bagi salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bangun. Nak pergi mana? Sakit perut? Tak apalah. Nak pergi mana? Nak terkencing? Tak apalah. Ini memang tabiat dia, lepas daripada semayang bangun. Allahu Rabbi. Pesen mana ni tuan-tuan? Nah, ulama-ulama dulu duduk wirid ikut dengan Tok Imam. Itulah yang merawat hati kita daripada kekotoran, tuan-tuan. Banyak ni zulmah-zulmah hitam dalam kita punya diri ni, tuan-tuan. Banyak. Berapa lama kita hidup, kita rapat dengan dunia, tuan-tuan. Nak ubah serta-merta, on the spot nak terbalikkan, nak buang dunia, nak ambil akhirat. Payah, tuan-tuan. Bohonglah tuan-tuan boleh buat. Payah. Tapi nak ceritakan tarbiyah semayang tadi, lepas daripada kita bagi salam, jangan sibuk bangun kalau tidak ada apa-apa temu, tuan-tuan. Duduk. Sebab itu salah satunya, kata ulama, meluaskan rezeki kita, menambahkan rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berikan limpah duniakan ganjaran berlipat kali ganda bila mana kita duduk berwirid bersama-sama dengan tuan imam kita. Habis. Dan di antara tanda-tanda kiamat yang lain adalah orang yang mensia-siakan sembahyangnya, orang yang membohong dibenarkan dan diikuti, sedangkan orang yang jujur dianggapkan pendusta. Allah Rabbi. Kita tengok sendiri dah tuan-tuan dalam bab semayang. Tuan-tuan buka dalam kitab Muniyatul Musalli karangan Syekh Daud Al-Fatani. Kalau tak silap saya, tengok dalam tu karangan